Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kali ini sembang sukan kita bawa seorang atlet memanah wanita Fin. Tapi nama dia kena sebut betul-betul. Fatin. Fatin Nur Fatihah. Fatin. Kalau Fatin tu ikan. Ni Fatin. Okey, Fatin ni nama penuh panjang tu apa? Apa nama penuh panjang? Fatin Nur Fatihah binti Mat Saleh. Anak Mat Saleh. Anak Mat Saleh. Oh, ini kalau cikgu mau masa sekolah ni nulis ke buku, habis satu muka surat dia nama. Nama ayah dekat luar kotak. Nama ayah barisan bawah. Baik, biasanya Fatin ni panggilan manja di kalangan rakan-rakan siapa? Apa dia? Kak Long Saya ke? banyak nama. Di kalangan rakan-rakan atlet? Kalau Kak Long. tak, dia macam kelakar sikit lah nama Ah? ni. Dia macam tak terfikir pula nama ni nak dipanggil. Apa tu? Apa puncanya jadi? Cuba reveal. Apa? Alamak, dah semua orang kena tahu pula. Tak, Okey, biarlah satu Malaysia tahu. Kenapa pula jadi panggil nama macam tu kan? Tiba-tiba pula. Adakah satu kejadian yang tak boleh dilupakan pula? Ada kejadian yang menyebabkan orang panggil nama tu ke? Okey, kalau nama panggilan saya dalam sukan mana, dia berbeza tau dengan orang luar. Kawan-kawan kampung ke Kalau kawan-kawan kawan-kawan luar dipanggil saya kecil, small, okey biasa. Kita faham lah tu. Okey, kalau dalam sukan mana ni diorang panggil saya Pan. Pen. P-A-N. Apa pasal pen tu? Nama panjang dia Panda. Maknanya apa di sebalik kalau kata kecil tu pandang daripada kecil lah macam tu. Pen. Panda tu diumpamakan sebagai comel lah. Comel lah. Mana ada panda kecil? Ada? Panda semua besar. Pen. Comel. Tapi sebenarnya bukan itu. Bukan. Bukan. Sebab? Oh. Sebab apa? Sebabnya saya kalau pergi mana-mana ada bawa panda bear sekali. Pen. Pen dah panggil Itu Pen. di kalangan rakan-rakan atlet. Kalau abang? Abang panggil Fatin. Abang ahem. Abang bukan abang betul, abang yang ahem. Belum lagi. Belum. Dia macam ni. Tak pasti jangan kongsi. Belum Betul, pasti betul. jangan kongsi. Tapi kalau tak pasti jangan kongsi tu senarai dia panjang ke pendek? Panjang sikit lah. Kita sebagai manusia biasa ni yalah, kalau hidup tu berpasang-pasang. Begitu juga Fatin. Kalau dibagi pilihan lah. Ini impian. Fatin suka yang bagaimana? Orangnya manis ke, tinggi ke, macam mana ke? Orang dia mestilah memahami. Memahami? Sedap Ada. mata memandang. Sedap mata mandang. Abang cameraman ni pun memahami juga. Ya rajin. Rajin. Ha. Yang itu Mungkin pilihan sendiri kot. pun sendiri. Yalah, sendiri. orang sekarang memanglah plan. Tapi buat masa ni senarai tu dah panjang. Abang di luar list. Belum pasti jangan kongsi. Betul. Dia Maknanya belum dapat memanah Yalah. betul-betul. Tepat ke hati orang. baik. Fatin asal orang mana? Kota Kinabalu. Oh, Sabah Negeri lah. di bawah Bayu. Oh, di KK lah. KK. Apa ni, Taman Sepanggar? Saya Taman Kingfisher. Taman Kingfisher. Kingfisher dekat dengan Dekat dengan Yayasan Sabah. Yes. Oh, Di Sabah sana macam mana boleh terjebak dengan sukan memanah? mula-mula tu macam mana? Mula-mula. Ha. Mula-mula tu ceritanya mak saya tanya macam ni je. Awak nak jadi Robin Hood tak? Alamak. Saya macam Saya siapa soalan mak dia. Robin Hood ni? Masa saya tu pun tak kenal. sekolah rendah ke Sekolah rendah. Oh, masa sekolah rendah Dia lah. tanya lah siapa Robin Hood tu? Saya pun tanya, siapa Robin Hood ni? Dia tanya-tanya. Lepas tu saya macam, kita pun buka lah YouTube tengok. Then it's about bow and arrow. So masa saya tengok tu yang kartun lah. Dia macam menarik jugalah. Masa bow tu and sekolah arrow. rendah lagi? Sekolah rendah lagi. Oh. So mak saya kata, awak nak jadi tak? Saya kata saya tak kenal Robin Hood ni. Tapi mungkinlah boleh try. So macam tu lah startnya. Tak, yang mak awak tanya nak jadi Robin Hood tu, dekat sekolah ni ada kelab memanah ke? Macam mana punca je. Tiba-tiba pula Mak Fatin pula minat Robin Hood ke macam mana ke? Tak ada pun. Dekat sekolah memang tak ada kelab. And then masa dekat Sabah tu, banyak yang pergi hunting. So, kebetulan masa tu kawan dia baru menceburi juga bidang memanah. Dan dia nak bawa anak dia sekali.
Jadi dia mencari Patin ni lah. macam nak cari kawan lah. Kawan untuk menjadikan kawan-kawan dia untuk macam join tu. sekali. Ada dah lepak-lepak. Anak mana-mana dia pun mak-mak ni gosip-gosip lah. Macam tu lah. Macam asal puncanya lah. Asal dia macam lepas tu je. Lepas tu tentunya Wakil Sukma Sabah lah kot. Sabah, ya. Pertandingan pertama. Pertandingan pertama. Mula-mula dah tu. Masa sekolah menengah ke dah macam mana ke Sekolah kelab ke? rendah. After 6 months saya bergambur. So saya start 2001 bulan 6. Saya pergi pertandingan bulan 12. National Circuit. Masa tu Umur berapa masa tu? 10 tahun. 10 tahun? Dan masa tu saya bertanding bawah 15. Tak ada bawah 12. Yang pergi pertandingan tu hanya 2 orang bawah 12. Saya dan kawan saya. Masa tu di Semenanjung ke? Di Semenanjung. Dekat Perlis. Kat dari kat KK Ulu. ke Perlis jauhnya. Kita kena bayang Umur 10 sebab dia tahun? comel. Kita bayangkan dia dengan Bo tu berapa tinggi. Kalau dulu tu masa umur 10 tahun tu tahu besar mana. Ini pun besar ni pun. Masa tu mak ikut ke tak? Tak. Mak tak ikut. So, itu first time lah mak nak lepaskan. Dia kata, betul tak? Ni boleh. Lepas tu cakap, tak apa. Okey ni. Masa tu, compound boleh tarik ke 10 tahun? Saya start with recurve. Recurve dulu. Lepas tu baru compound. Ui. Menang. First tu tak menang. Alhamdulillah, the next year baru start. Collecting medal. Ada kedudukan lah. 10 tahun dah masuk pertandingan. Masa tu sikit national lah. Umur berapa pula start masuk Sukma? 15. 15. Masa tu dah wakil Sabah lah. Dah wakil lah. Masa tu. Recurve ke compound Recurve. masa tu? Masa tu. Masa saya recurve, saya tukar ke compound masa saya form 5. Masa itu 2001. Bermula 2001. 2001. Sekarang dah 22 tahun. Kira otai dalam manah ni. Kira Awal-awal kesukaran yang dihadapi. Saya kalau ikutkan mengenali memanah ni tahun 88. Masa tu national champion siapa? Grup-grup Jamalul Lai. Datuk Hasan. Tim 4 orang. Datuk Hasan ni wakil Enforcers. Dia salah seorang teammate lah. Masa tu saya atlet rugby apa semua. Saya kenal dia orang ni. Kuzam. Kuzam pun masa tu baru masuk. Baru Enforcers masa tu. Kalau perempuan dia masa tu Aisyah. Satu lagi Gopong. Lim Gyok Pong. Lim Gopong masa tu kira ratu memanah lah masa tu. Masa tu. 88, 89 masa tu. Tarik kat mana tu? Kat Stadium Raja Muda. TPCA tu. Bawah tangga tu ada store. Kat situ lah tarik. Masa tu Keramat tak wujud lagi Berkopik-kopik lah sini tangan ni dulu. Mula-mula tarik. Kali pertama mewakili negara, keluar negara membawa bendera Malaysia bila? Dia keluar tu tak, tapi kebetulan kita tuan rumah. Di mana? Dekat sini Asia Grand Prix 2009. 2009. Dia buat dekat Keramat. International. Kat Keramat lah. International, yes. Itu first international saya Di lah. Keramat. Pencapaian masa tu 1 emas, 2 silver, 2 bronze kalau saya tak silap. Masa tu recurve lah. Saya dah main compound. Compound dah. Ya. Apa yang menyebabkan Fatin tukar daripada recurve ke ke compound ni? Okay, ceritanya sebab injury lah. So saya dapat slip disc masa form 3. And then bila pergi review, doktor dah tak bagi main mana. Selain saya ada slip disc masa tu, saya juga ada scoliosis. So sebab masa tu saya start at the very young age. Jadi bila kita nak shoot jauh ni, at the distance of 60-70, kita kena pakai yang berat-berat. Okay. So kita makin membesar ni, kita punya tulang tak kuat lagi. So dia punya posture tu makin lama makin berat tu. So dia affect posture. And then dia sampai tahap yang masa Sukma 2006 tu, second event saya tak boleh berdiri. So saya sakit belakang. Actually saya rasa dah lama. But budak kan, kita macam tak apalah, sakit biasa. Sengal-sengal aja. Ya, betul. Sampai tahap yang saya tak boleh berdiri, sakit. Barulah pergi check, rupanya ada slip disc. And then minus scoliosis lah. So doktor memang suggest awak dah tak boleh main. Doktor cakap macam tu Dia suruh retired? Dia suruh retired. No more memanah. No more memanah. So saya rehab lebih kurang 8 bulan. And then kebetulan pula
2008 tu dia masukkan compound dalam Sukma. So saya pun cubalah, saya cuba je. Masa tu saya berguru pun dengan uncle-uncle yang main. So kita pun tengok YouTube. So tak adalah specific coach masa tu. So berguru dengan diorang. So diorang pergi hunting. Diorang pun recreation. So saya pun okay lah main dengan diorang. And then kita hantar pergi Sukma 2008 tu. Alhamdulillah semua start kat situ sebab saya bawa balik 2 emas. So Rupanya compound tu membawa kejayaan lebih kepada dia. Macam tu. Kalau tak memang dah tak boleh memanah dah lah. Apa beza sebenarnya? Orang kata recurve, yang ni compound. Apa Kadang-kadang beza orang dia tak faham. sebenarnya? Dia punya bow tu lain ke, dia punya arrow tu lain ke, Jarak ke, sasaran lain tali ke, apa ke, Okey. apa yang perbezaan ketara. Okay, yang paling ketara dia punya busur lah, dia punya bow. So kalau recurve ni kita nampak dia satu tali. Kalau compound dia ada 3 tali. 3 tali. So dari segi jarak recurve akan shoot 70 meter 70. and then compound 50 meter. So dia punya target face berbeza lah. 70 meter dia pakai 122 cm punya target face. Kalau 50 dia pakai 80 cm. Oh, mana kecil sikit lagi lah. Lagi kecil lah. Maksudnya kecil sikit tu, yang 10, 9, 8 tu dia reduce Lebih kecil. lah. Yes, lebih kecil. Kalau saya tak silap dia punya 10 ring sebesar 5% dia. Baik. Kalau kita nak tanya Fatin sendirilah. Ingat orang memanah ni panah tu straight je, kan? Dia tengok-tengok straight. Dia panah macam dalam mall. Baik. Kita nak tengok betul-betul kalau kita nampak, kalau di Olimpik ke apa, kita nampak yang kamera yang sempat rakam tu kan. Arrow ni kita dari sini kita tarik, syung, dia pergi macam tu ke bawah kan. Macam mana kalau kita lurus tu boleh kita tengok macam tu kan. Kalau macam ni macam mana kita nak tengok tu, Farid? Okey, biasa kita tengok yang recurve kat Olimpik. Recurve, So dia ada trajectory kan. Sebabnya satu target dia jauh. Okey, so mungkin juga individu atau atlet tu dia punya ketinggian tak paras dengan target. So dia akan ada sedikit macam lonjakan. macam tu. Tapi kalau compound semua akan pergi straight. Straight compound Sebab dia straight laju. Laju Laju dan jarak dia lebih dekat kan. Kalau recurve je yang macam tu kan. Dia akan nampak ada curve sedikit. Itu dia dia jauh. Sebab tu dia recurve sikit. Dia curve. Dia ada Itu curve. yang kalau kita straight tu kita boleh tahulah target 10 pergi 9 tak apalah. Yang macam ni macam panas tapi dia jatuh 10, 9. Oh ya. Susah tu Susah. Nampak senang. Itu belum faktor angin. Betul. Faktor goyang. Nervous lagi. Lepas tu yang belakang pula. Alah boleh lah lawan budak. Belum lagi kan? Ada ke seko-seko kalau memanah ni macam semua. tu? Ada juga, ada. Dibenarkan ke kalau waktu tu nampaklah masa datang. Alah jangan bising-bising. Ada ke? Kalau ikut etika lah. Kalau sebenarnya tak boleh. Kan biasanya kalau kita main individu kan, ini lawan sebelah kita lawan, kita time dulu kan. Penyokong banyaklah sebelah kan. Banyak penyokong sebelah, kita nak tarik boleh lah. Itu tak dibenarkan kan sebenarnya. Walaupun dia jauh lah, bukan belakang-belakang, dia jauh sana kan. Tapi kalau macam jauh macam tu, dia out of the field, kita tak boleh buat apa. Ya ke? So that's why memang kita dengan target lah masa tu. Yalah, kalau Concentration. out of field pun bukanlah jauh sangat. Mungkin dekat sebelah. situ Tapi kan. still dengar. Memang dengar. Pergilah Fatin. Macam tu kan. Ada tak Fatin macam mana? Ada. Kalau terbakar ke hati ke, sabar ke apa? Sabar je lah. Yalah, Tapi biasanya kita taklah memikirkan sangat. Sebab kita dah ada pengalaman. Yeah. Tapi sebanyak sedikit tu mengganggu kita punya fikiran jugalah. Celaka betul lah dia ni. Masa ni lah. Contoh. Kalau kita marah, sebenarnya lagi kena target tu agaknya. Kita geram. Nampak? Kita nak cerita banyak lagi ni pasal Fatin ni kan. Lepas ni kita nak sambung. Oleh itu kita nak rehat seketika. Lepas ni kita sambung balik. Kita nak sambung balik cerita Fatin ni. Sekarang ni Fatin, dalam kesibukan menjadi latihan sebagai atlet,
Fatin ni full time ke, masih belajar ke, kerja ke, macam mana? Okay, saya masih belajar lagi. Tengah buat PhD Di? dekat UPSI. Oh, UPSI. UPSI. UPSI, dekat UPSI. Dalam bidang apa? Sains sukan. Sains sukan. Oh. Selepas ni bergelar Dr. Fatin Nur Fatihah. Okey. Kalau buat PhD ni, di bawah Prof siapa? Sekarang saya di bawah penyelia Dr. Munridi. Pemanah juga. Bukan pemanah juga. Bukan Bekas pemanah. pemanah juga. Itulah. Sebenarnya bagus untuk perkembangan sukan tanah air kerana lagi banyak bekas-bekas atlet kita yang memiliki PhD atau ada master. Contoh macam dulu-dulu macam Datuk Zatul Osman, bekas ketua pengarah Putrajaya Sukan kan. Tajuk PhD ambil tajuk apa? Saya buat actually saya buat training program untuk sukan memanah. Memanah lah. Tapi saya tengok dia punya fisiologikal lah. Mungkin kertas tesis dia mengenai training program memanah tu mungkin boleh diguna pakai dan diserapkan untuk atlet-atlet yang kaumbi ke, di pertengahan ke, ataupun diguna pakai untuk atlet-atlet kita untuk memperkasakan skuad memanah kita. Macam mana Patin sendiri menjaga imej Patin? Okay, Orang kenal kita ni. Saya tak adalah rasa saya selebriti sebab yelah sukan mana ni tak adalah glamour mana kan. Tak macam badminton ke, squash ke. Tetapi bola sepak. bergelar atlet tu. Athletes, apa kita panggil star atlet. Mana di kalangan pemanah-pemanah yang minat sukan memanah di negara kita ni, tentunya satu nama yang terpahat dalam fikiran Fatin. Fatin. Macam tu kan. Apa yang selalu Fatin jaga? Okay, so bila kita ada nama ni, first thing first is disiplin lah. Yelah. So bila kita ada disiplin, semua benda kita boleh urus. Dari segi masa tu maksudnya latihan, pelajaran, and then macam mana kita nak bagi masa lah untuk supaya kita tak, orang kata akademik tak terabai, sukan tak terabai. So memang ramai juga yang look up, macam tanya, macam mana you bagi masa, you training and then you have to study at the same time and then you perform. Yalah. So macam bukan senang. Okay, sebab lagi-lagi buat PhD ni, kita ni menulis thesis Yalah. ni. Fatin dah cakap tadi dia dah bahagikan masa sebagai atlet, sebagai orang yang sedang bertungkus-lumus nak habiskan PhD ni memang bila kita balik ke pertandingan, bagaimana Fatin counter psikologi sebelum pertandingan, sebelum memanah. Mungkin sejam sebelum tu you buat apa? Okay, so biasanya kita ada rutin a day before lah. So malam sebelum kita tidur, kita ada rutin which kalau besok kita dah tahu dah apa kita nak buat. So kita dah kena ada image training. Kita ada visualization. So kita dah kena visualize everything apa kita nak buat. Baru orang kata kita always be ready. Sebab kalau kita tak prepare what to do the next day, memang sampai situ dia orang boleh kata macam blur. So if the day before malam tu kita dah prepare, okay tomorrow, contoh kalau kita nak pergi game, okay tomorrow event ni sekian. Kita dah pergi practice, kita dah tahu padang macam mana, angin dari mana, direction, and then dia punya visualization tu sampai ke tahap yang kita boleh dengar orang bercakap. Kita kena visualize sampai macam tu. Dia punya bayangan tu. Itu pentingnya. Kalau kejohanan tu esok, saya katakan, hari ni, kita dah tengok tempat tu, cuaca angin kita macam mana. Kerana sebelum kita tidur malam ni, esok aku nak shoot pukul 3, angin ni mungkin macam ni lah. Tadi macam ni. Macam tu. Begitu jugalah atlet memanah. Sebelum dia nak pergi shoot tu, dia masuk, dia dah tahulah. Kalau agak ada angin macam ni semalam. Agaklah. Macam ni. Tu. Untuk menjadi seorang atlet yang berjaya dan cemerlang, inilah satu-satu ciri yang harus kita contoh. Baik. Siapa idola Fatin dalam sukan memanah? Okay, dalam sukan mana
Idola saya Erica Jones. John Dia dari merupakan USA. USA. So dia former lah, Ah. former world number one. Currently Sarah Lopez lah. So kenapa dia sebagai idola? Sebab at masa dia masih aktif, dia juga merupakan seorang student. Sudah. And then dia masa dia buat master, dia graduate 3.97. So dia, macam masa tu dia ambil kau apa tu? Medik. bukan forensik. Forensik Yes. 3.9. Yes. Mak ai. 3.97. So 3.97. Yes, lagi Hampir Almost formula. formula. Aduh. Tapi pada masa yang sama dia boleh perform. Dia still world number one lah masa tu. So saya macam wah, amazed juga. Dia boleh buat dua benda sekali, which akademik dia memang hampir excellent. And then dia punya sukan pun memang excellent. So masa tu memang jadi idola saya lah. So that's why saya rasa macam kalau dia boleh sampai ke tahap master, so masa saya buat master pun okay, saya cubalah. And then saya kata why not, kita cubalah lagi one step higher, which is mula-mula agak berat, but then kita cuba bahagi masa lah. Macam tu. Kalau ikutkan untuk sambung sampai masa tu biasanya tak ada masalah. Untuk buat PhD ni siapa yang menggalakkan Fatin? Ataupun prof tu yang ajak ke ataupun sebab kadang-kadang dia memang mencari student untuk buat dia pun nak buat dia punya sambung thesis betul. dia macam-macam ke ataupun galakan dari family. Okay, sebenarnya saya ni berlatih di bawah Dr. Muridi juga. So sebelum dia jadi doktor, dia coach saya since 2009 up to today. So saya still nak train under dia. So dia kata boleh dengan syarat awak kena sambung belajar. Saya tak nak train awak macam tu saja because we know Rugi. that yes, tanpa orang kata sijil, sukan ni kita tak boleh buat career lagi dalam Malaysia. Even though kita dah sampai wakil yang paling tinggi pun, Olimpik pun. bila kita nak minta Cara, kerja, kita tak dah. boleh bagi cert Olimpik. Dia Yelah. kata, still you kena ada academic. So, saya nak tak nak sebab saya masih nak main. Then saya kata, why not? Give it a try lah. Masa mula-mula tu memang agak struggle jugalah because Yalah, PhD ni memang totally different daripada master. Memang tak sama. Untuk sambung PhD pun dapat tawaran daripada USI, ada tempat. Lepas tu ada dari pusat pengajian tinggi pun ada pertukan kan, ada pesuah semua. Apa salahnya kan? Betul. Rugilah kalau tak grab benda tu. Itulah. Satu kerugian lah kalau tak sama belajar. Suka saya nak kongsi. Okay. Saya juga merupakan pemegang beasiswa KPT. Dari diploma up to today. Alhamdulillah. So terima kasihlah KPT yang memang support saya belajar dan bersukan at the same time. Dan kalau boleh KPT ni perkembangkan sikit lagi kerana kadang-kadang beasiswa-beasiswa ni dia lebih kepada atlet-atlet lama. Kadang-kadang kalau boleh diperkembangkan mungkin atlet-atlet seumur pun boleh, tak semestinya atlet-atlet wakil negara saja. Mungkin dia ada tapisan daripada segi pencapaian memang sebenarnya. itulah dia punya penapisan. Ya. Tapi bukalah ruang lebih besar. Kan? Baik, itu kalau dari segi idola, dari segi sukan memanah. Kalau idola di luar dari sukan memanah, macam hiburan ke, macam nyanyian ke, movie ke, you suka yang macam mana? Macam luar macam tu tak ada. Tapi idola luar saya Datuk Nicole David. Datuk Nicole David. Ya. Saya memang minat You dekat dia. suka dia atas kejayaan ke, sikap dia ke, apa? Overall lah. Sebab pencapaian dia, Ayolah. dari sukan kita tengok memang dia great Yalah. of all time lah kan. And then dia punya akademik pun memang bagus. Yalah, bagus. Even though dia sampai SPM, tapi dia straight A's. Which is not everyone can do that pada waktu tu lah kan. Dia atlet skuah ni banyak yang 9 Ya, memang straight A's. Dia memang okay. Dia memang orang kata talented lah. Yao pun 9 Ye Nao. 9A. Ye Yao Nao. yang lelaki ni kan. Macam mana dia belajar pun tahu. Yes. So at the same time dia training hard and everything kan. Determination dia sangat tinggi lah. So itu yang
orang kata membuatkan kita kagum dengan macam wah okay kalau dia boleh sebab kita juga manusia biasa tapi dia extra sedikit. Dia extraordinary ya. Dia manusia biasa. Kalau dia boleh, why not me? Betul. Kan? Kalau penyanyi-penyanyi pasti minat siapa? Kalau Orang penyanyi Sabah lah. ni selalu pandai nyanyi Ya, kan? betul. Saya tak. Di akhir kerja lah. Dah ada doktor nanti kan. Apa cita-cita? Confirm doktor ni. Apa cita-cita selepas tu? Okay, so biasa kalau orang kata ada doctorate ni sambung academician lah kan. Okay, mungkin bagi saya kalau ada rezeki sambung academician, kita sambung lah. Or else kita masih freelance tapi saya bercita-cita untuk membantu pelapis-pelapis yang ada. So means kita akan develop jugalah dari akar umbi memanah ni. Harapan Fatin untuk melihat sukan memanah di negara kita. Jauh mana Selepas ini, Fatin nak tengok apa sukan memanah yang ni? Fatin nak tengok. Memang saya nak tengok yang ramai yang boleh qualify pergi Olimpik dan juga orang kata bawa balik pingat lah. Yalah. Okay, sebab kita we've been qualifying tapi kita belum lagi boleh bawa balik lah. Dah Tapi- hampir-hampir. Hampir. Tapi macam jauh lagi lah. Hampir tu macam jauh. Cuma mungkin apa yang saya harap lebih banyak yang menyerlah dulu. Di sukan, orang kata sukan C, sukan Asia, World Champ, baru kita boleh melahirkan seorang Olympian dan kita cuba grab pingat lah. Untuk mengukuhkan kita punya persatuan ke, organisasi ke dalam sukan kita, kata orang berpolitik lah itu, ini pandangan peribadi. Untuk menambah baikan, apa pandangan Fatin? Persatuan memanah kita. Kita tengok macam kita ambil negara-negara yang maju lah. Yes, Okay. Macam mana diorang boleh pergi jauh dari segi management diorang. pengurusan. Mungkin peluang perlu diberikanlah pada the new generation sebab new ideas. So bila kita nak sama juga bila kita nak upgrade sesuatu skill, kita kena belajar benda baru. Betul. So I believe in management sama, kita kena belajar macam mana kita kena belajar dari negara-negara yang maju ni. Okay, apa yang diorang upgrade in their management yang diorang boleh orang kata achieve lah apa yang ni. And then the management saya rasa peluang pada generasi baru tu perlu diberikan lah. Sebab idea berbeza. Mungkin persatuan memanah kita wujudkan satu unit kelompok psikologi ke, unit psikologi ke, macam mana ke, kan, untuk membantu atlet. Kita kadang-kadang atlet kita dah dari segi skillnya dah ada dah apa semua, tapi dari segi mental, dari segi mungkin kurang. Melalui ada pakar-pakar yang mungkin persatuan memanah sendiri ada wujudnya unit tu, dia akan boleh bantu. Nak pergi kejohanan, dia pergi dulu, dia bronwish dulu, dia bagi nasihat dulu macam ni. Contoh Mungkin lah mungkin ada idea dari segi program tu sendiri. Kalau olahraga pun kita nampak macam Rosni dan Samsu sampai ke Jerman sama master apa semua kan. Maknanya baiklah untuk jangka masa akan datang bagi pelapis, bagi bakat-bakat kita, kerana memiliki bekas-bekas atlet yang mempunyai education yang terbaik. Terima kasih sekali lagi Fatin kerana perkongsian kita hari ini. Kita cuba lakukan yang terbaik untuk negara kita dan jika apa yang kita lakukan ini bermanfaat kepada atlet baru, terima kasih. Kalau tidak, buatlah dia sebagai sempadan. Hingga bertemu di waktu dan ketika lain. Sorong papan, tarik papan. Kita jumpa minggu depan.